Nombor 4 ni paling banyak saya jumpa bukti akan berlaku pada suami, akan berlaku pada isteri, atau kedua-duanya sekali, ataupun salah seorang terkunci nafsu. Nombor 4 ni paling banyak saya jumpa. Ada satu kes dari Kelantan, isteri telah fasah sebab suami tak boleh tunai nafkah batin setahun. Kena kunci nafsu. Ni kes betul ni. Kes ni saya ingat lagi waktu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihadz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal 'usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma 'allimna al-kitab. Ya Allah, ajarlah kami semua kefahaman mengenai Al-Quran. Ya Allah, terangkanlah hati-hati kami ini dengan hidayah mukjizat Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan mukjizat petunjuk Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah syukran ala lillah. Marilah kita pada malam ini sama-sama kita memperbanyakkan ucapan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat rahmatnya kepada kita, yang mana ramai manusia orang akhir zaman ni lupa akan nikmat-nikmat Allah, sehingga kan mereka lupa untuk menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, pesankanlah pada diri kita, fazakir, berikanlah peringatan pada diri kita supaya kita banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita nak ingat kepada Allah Ta'ala, mestilah kita mari ke masjid, mari ke surau. Bukan di Giant, bukan di Tesco, bukan di Mending. Salah satu tempat yang ingatkan kita pada Allah, surau, masjid. Yang mana kita menghadap solat sembahyang kepadanya, kita memberikan diri kita ni suatu tanggungjawab yang mana kita tunaikan kewajipan agama, kewajipan perintah Allah tentang sembahyang, kita tunaikan kepada Allah. Itulah suatu kelebihan yang ada kepada orang yang istiqamah solat sembahyang, berbeza dengan orang yang tidak solat sembahyang. Kerana orang yang tidak sembahyang ni, dia jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu saya rakamkan jutaan terima kasih banyak-banyak di atas undangan, jemputan untuk saya berkuliah buat julung kali pertamanya di Surau Al-Amin. Surau Putra. Putra Al-Amin. Di Persing 8. Yang dihormati lagi dikasihi pengerusi, timbalan pengerusi, yang dihormati lagi dikasihi barisan imam, Bilal,
ahli jawatankuasa surau, dan tidak lupa kepada GSP, Geng Surau Putra, GSP, Geng Surau Putrajaya, yang mana mengatur program-program dakwah, program-program kuliah menggerakkan dakwah, yang mana tidak lupa juga kepada tetamu Allah, muslimin muslimat, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir pada malam ni. Saya doakan semua dalam rahmat Allah. Yang hadir malam ni, saya doakan semua Allah Ta'ala beri berkat umurnya. Saya doakan malam ni yang hadir, Allah Ta'ala sentiasa lapangkan masa waktunya untuk mencari agama. Dan saya doakan yang mari malam ni, semoga keluarganya bahagia dunia akhirat. Zuriatnya, anak-anaknya, anak yang soleh dan solehah. Dan saya doakan yang hadir pada malam ni, hatinya sentiasa ada iman yang menggerakkan dia supaya dia ingat kepada Allah Ta'ala, terutamanya di akhir zaman ni. Dan saya doakan pada malam ni, semoga yang hadir ni Allah Ta'ala selamatkan dia dunia dan akhirat, insya-Allah. Sebagaimana tajuk yang diberikan kepada saya, kejamnya sihir pemisah. Tajuk ni special case kerana saya terlibat dengan dunia rawatan. Rawatan Islam Darul Arif. Pondok rawatan saya di Kampung Gombalai Mercang. Telah berkecimpung dalam dunia rawatan 26 tahun. Cawangan saya dekat UK Perdana ada, dekat Kedah ada, dekat Pahang ada, dekat Langkawi ada. Itu cawangan saya. Jadi tajuk ni special case yang kita nak bincangkan malam ni, kerana banyaknya rumah tangga orang Islam, banyaknya suami isteri yang dihantui, yang dilema, yang sedang berdepan dengan permasalahan sihir pemisah. Sebab itulah kejamnya sihir pemisah, kerana tidak ada angin, tidak ada ribut, tidak ada pergaduhan, tiba-tiba isteri minta cerai 5-6 kali sehari. Ni banyak kes yang saya terima di pondok saya. Sebelum saya masuk tajuk ni, suka saya mengambil satu intipati ayat Quran dan hadis Nabi yang mana berkait dengan tajuk sihir ini, yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'alal mulki Sulaimani. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, sampai pada akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 102. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat ni menceritakan bagaimana terjadinya sihir yang diajar oleh iblis dan syaitan di zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Ni dalil yang pertama. Wujud ke sihir? Ada ke sihir? Betul tak ustaz sihir ni ada? Ya. Ni dalilnya. Yang berlaku zaman Nabi Allah Sulaiman AS dah ada sihir. Baik, yang kedua menjadi dalil tajuk kita pada malam ini, sebagaimana sirah Nabi Musa AS, yang mana Nabi Musa bertembung dengan seorang raja, iaitu Raja Fir'aun, yang terkenal dengan seorang raja yang menggaji, mengupah, menggaji
menggaji, mengupah tukang-tukang sihir melakukan sihir untuk menakutkan rakyat jelata supaya rakyat jelata tunduk patuh kepada Raja Fir'aun. Sebagaimana disebut dalam sirah, suatu ketika, suatu hari, di saat ahli-ahli sihir Fir'aun melakukan sihirnya, dibalingnya tali. Kalau Terengganu dia pakai pekom. Terengganu dia pakai pekom. Kalau KL ni baling. Dibalingnya tali di depan rakyat jelata, pegawai-pegawai istana, menteri-menteri. Ketika itu berlakulah sihir. Tali-tali daripada ahli sihir Fir'aun tadi bertukar menjadi ular. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa AS, balingkan tongkatmu. Lalu Nabi Musa balingkan tongkatnya di depan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Berlakulah satu mukjizat. Tongkat yang dibalingkan oleh Nabi Musa AS bertukar menjadi ular yang lebih besar daripada ular-ular ahli sihir Fir'aun. Faham ni? Ular? Faham ni? Takut pengong. Ustaz cakap dah apa? Ular. Kalau KL apa? Ular. Ular? Ular. Kalau Kedah, ular. Dia kena ikut slang tepat. Tepat sini kena sebut ular. Ya? Kalau Terengganu, ular. Tongkat Nabi Musa AS bertukar menjadi ular yang lebih besar. Lalu, ular daripada tongkat Nabi Musa tadi makan, telan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Disebut dalam sirah, sebahagian ahli sihir Fir'aun lari lintang pukang takut. Tengok kejadian tu dia lari. Dan sebahagian lagi ahli sihir Fir'aun dengan sebab tengok tadi, Allah Ta'ala beri hidayah, masuk Islam. Masuk Islam. Ni kisah sihir yang berlaku zaman Nabi Musa AS. Dua. Yang ketiga, dalil yang saya nak sebut ni, sebagaimana yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutlah hadis sahih riwayat Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zurai yuqalu lahu Labid bin A'sam hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu hatta idza kana zata yawm aw zata lailatin wa huwa 'indi lakinnahu da'a wa da'a. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, seorang Yahudi dari Bani Zurai yang bernama Labid bin Al-Aqsam telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dibuat seakan-akan telah melakukan sesuatu pekerjaan yang baginda tidak kerjakan. Sampai di suatu hari atau suatu malam, baginda berada di sampingku, namun baginda tetap berdoa dan berdoa. Ini hadis yang disebut oleh isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah sihir yang berlaku pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni diabadikan sebabnya Labid bin Al-Aqsam ni dia berpakat dengan puteri dia, anak dia yang perempuan. Lalu dia mengupah dua orang khadam menyelinap masuk dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, curi sikat yang ada lambuk tu. Itu kisah dia. Dua orang khadam, dua orang upahan masuk menyelinap cari lambuk dengan sikat yang disikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dapat sikat dengan rambut tu, diserahkan pada Labid bin Al-Aqsam. Lalu Labid bin Al-Aqsam melakukan sihir, diikatnya
pada pelepah tanat, pelepah kurma. Ikat dengan pelepah kurma, lalu dicantum, dilekatkan pada batu yang besar. Dihimpit pada batu yang besar, lepas siap tu, dibuang dalam perigi. Berlakulah sihir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam cerita tu Allah Ta'ala beritahu siapa tukang sihir ni. Tapi Nabi tak beritahu orang. Nabi rahsiakan. Nabi dapat tahu siapa yang buat tu. Nama dia Labid bin Al-Absam, seorang Yahudi yang jahat. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sakit dengan sebab sihir tadi, Nabi perintahkan sahabat dia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib pergi kepada perigi tu, keluarkan bukhur. Bahasa kitab dia panggil bukhur. Ikatan sihir tu, bungkulan sihir tu dia panggil bukhur. Sayyidina Ali pergi. Sahabat Nabi yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Talib, pergi ke perigi tu, turun ke perigi tu, keluarkan bukhur tu, ikatan sihir tu. Di sinilah yang dipanggil asbabun nuzul. Dengan sebab Nabi kita pernah disihir, turunnya ayat yang selalu kita baca, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Okey, cukup 3 dalil. Tak ada panjang-panjang. Kalau saya baca dalil je, nanti waktu isyak tak habis. Cukup 3 dalil ni nak menyatakan sihir ini wujud, dan sihir ini ada. Dan sihir ini juga pernah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kata, Ustaz, zaman canggih, zaman moden, mana ada Ustaz? Ustaz, sekarang ni zaman globalisasi, internet tanpa sempadan. Mana ada Ustaz benda tahyul, benda mistik? Mesti akan ada cakap gitu. Tak. Zaman moden, zaman canggih, mana ada Ustaz benda tahyul, benda mistik? Tu orang yang tidak pernah berdepan dan tidak pernah mengalami. Kalau itulah menjadi sandaran yang kita bercakap, zaman moden, zaman canggih, tak ada benda mistik, mungkin dia tak pernah mengalami dan dia tak pernah tahu pun kisah ni. Saya hari ini nak menyokong jawapan ni semakin banyak. Hari ini queue temu janji untuk dapatkan rawatan yang belum saya buka 1,000 lebih. Baru ni saya balik umrah 11 hari bulan 7. Saya balik umrah ni 5,000 untuk dapatkan queue temu janji rawatan. Mana kata kau tak ada? Lepas buka 5,000 WhatsApp 11 hari bulan 7, habis dah buka 5,000. Hari ni total yang baru pula masuk 1,000 lebih untuk dapatkan queue giliran rawatan. Ni jawapan yang siapa kata zaman moden, zaman canggih tak ada sihir. Saya sebagai perawat, hari ni semakin akhir zaman, semakin banyak sihir. Sebab apa terjadi ni Ustaz? Kenapa orang terlibat dengan sihir? Dengar baik-baik jawapannya. Jawapannya ialah, kenapa semakin akhir zaman, semakin banyak, semakin menjadi sihir? Jawapannya yang pertama, iman manusia akhir zaman ni senipis kulit bawang. Mereka tidak fikir dah halal haram. Iman kita orang Islam akhir zaman ni selipis kulit bawang. Dia tak fikir dah dosa pahala. Dia tak fikir dah syurga neraka. Dia tak fikir kah azab Allah di akhirat nanti. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang terlibat sekali dengan sihir, sekali, Nabi kata apa? Tidak diterima ibadahnya selama 40 hari, 40 malam. Bayangkan, sekali terlibat dengan sihir, tak diterima ibadahnya selama 40 hari, 40 malam. Yang kedua, alasan kenapa orang terlibat dengan sihir.
Antara yang sering kali saya dengar, "Ustaz, kalau kita sihir orang tak ada akta. Tak boleh disabitkan dengan kes polis." Ni jawapan dia. Kalau kita tembak orang, kita akan dipenjarakan, kita akan masuk longkap, silap-silap kita kena elemen 3, 2, 1. 3 pelanun. Yang mana kalau melakukan jenayah yang selain bersihir, ada akta. Disabitkan. Sihir tak ada. Sebab tu, orang menjadi suatu trend akhir zaman suka main dengan sihir. Sebab report tak sangkut. Report polis. Penjara tak ambil. Lokap tak ada. Akta tak ada. Itulah jawapannya kenapa akhir zaman ramai orang terlibat dengan sihir. Contoh yang berlaku dekat sini kan. Sekitar kita ni. Tengok yang tembok dekat Share Kelang ni. Kena. Siap. Tak ada seminggu. Jumpa cari. Apa saja kes jenayah yang berlaku melibatkan senjata, apa saja, sebab ada live. Dia ada live ni saya kena jaga cakapan. Tagi kena bank. Faham Kadang-kadang saya laju takut kena bank. Saya selalu kena kuliah mau kena bank. Sebab perkataan tak boleh. Kena dulu. Jadi jenayah yang berlaku ni semua ada akta. Walaupun dadah ada akta. Tapi sihir tak ada. Sebab itulah ramai orang Islam terlibat dengan sihir. 2 alasan dia kenapa banyak. Yang ketiga, kenapa akhir zaman semakin banyak sihir? Jawapannya ialah kerana sihir ini shortcut, jalan pintas untuk mencapai hajat. Sihir ini shortcut, jalan pintas, on the spot, untuk mencapai hajat. Sama ada nak balas dendam, ataupun iri hati, ataupun dengki, ataupun nak marah, ataupun mencantas kenaikan pangkat orang kerja. Ni banyak berlaku mereka-mereka yang terlibat dengan sihir. Hatta tajuk kita malam ini yang berkait dengan sihir pemisah ni, dengan sebab hati kita dendam, nak marah, tak puas hati, perempuan yang kita nak tu dia tak nak kat kita, mulalah buat sihir. Ni realiti yang berlaku. Nombor 3 ialah kenapa? Kerana manusia ni shortcut, jalan pintas untuk mencapai hajat. Segala niat dia dengan jalan sihir cepat. Ni selalu orang cakap, "Ustaz, saya suruh orang semaya hajat 40 di masjid. Tak jadi, Ustaz. Ustaz, saya suruh budak tahfiz 30 juzuk baca Quran. Buat dalam air. Tak jadi, Ustaz. Minum air sampai kempung perut. Tak jadi. Ustaz, saya suruh imam solat hajat 40 di masjid. Tak jadi, tak jalan, Ustaz." Ni mindset orang Islam akhir zaman. Semaya hajat tak jadi, dia terlambat. Suruh budak tahfiz baca Quran, tak jadi, Ustaz. Imam 40 masjid solat hajat, tak jadi, Ustaz. Waktu itulah akan datang idea, buah fikiran yang didatangkan oleh iblis syaitan untuk kita cari jalan shortcut, on the spot jadi, iaitu kita terlibat dengan sihir. Sebab itulah jangan pelik. Suatu ketika dulu, kalau di Kuala Lumpur, Putrajaya saya tak pasti. Kalau di Terengganu, Kelantan dulu, bila ada hajat macam ni, tak ada tempat yang dia tak nampak. Mesti dia akan nampak. Kok Minarai, Yomnai, Thailand. Dia akan pergi Blok Siam. Dia akan pergi Blok Siam le Thailand. Akan jumpa Tok Sami. Sebab di sana boleh buat sihir dengan minyak hati bunuh, dengan abu mayat, dengan tanah kubur. Semua ni syirik. Tapi manusia waktu itu bergelumang dengan hawa nafsu, kejahatan, dendam, hasad, dengki. Tak fikir dah. Terus ke sana. Upah bomoh buat. Bomoh sana terus buat.
dengan cara mereka. Sedangkan disebut dalam Quran, inna syirka la zulmun azim. Dosa syirik, mensekutukan Allah, membuat sesuatu upacara yang terang-terang menyeleweng dari segi akidah, itu dosa besar yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana iman kita dikuasai oleh hawa nafsu, berlakulah sihir. Baik. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 168. Maksudnya, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini musuh yang nyata pada kita. Tetapi kita telah melakukan sesuatu yang iblis syaitan sendiri menjadi guru. Faham? Kita telah melakukan sesuatu yang mana sesuatu yang kita buat tadi sihir, untuk gurunya ialah iblis syaitan. Itu realiti hari ini. Yang mana kita kena ingat berlakunya perkara sihir ini dengan sebab pertolongan daripada bangsa jin yang kafir, iblis syaitan yang jahat, yang menjadi musuh kepada manusia. Kita pula bersekongkol, bersebahag dengan dia melakukan sihir. Sebab itulah bila kita masuk tajuk kejamnya sihir pemisah ni, saya nak bawa satu cerita yang mana kes ni saya rawat dekat Terengganu. Sepasang suami isteri yang mana hari perkahwinannya, walimatu urusnya, di saat bersanding atas pelami, kisah ni kisah benar. Tengah bersanding, dengan upacara bersanding lah, dengan renjis air mawanya, siap bersanding, suaminya pimpin tangan isteri untuk turun 3 anak tangga pelami. Suami di depan, isteri belakang. Suami pakai kasut warna hitam berkilat, kasut berkawik. Isteri pakai kasut tumit tinggi 6 inci. Suami dah bawah lantai, dah turun bawah, pimpin tangan isteri. Isteri baru mula langkah pertama jirik anak tangga pelami yang pertama. Tiba-tiba dia angkat baju gaun bersanding dulu. Dia selok, dia angkat. Dia tendang atas betis suami dia daripada arah belakang. Lepas dia tendang, apa keluar perkataan dari mulut dia? Cerai aku, cerai aku, cerai aku. Masya Allah. Berlaku di saat selesai bersanding. Terus minta cerai. Kalau orang lelaki cakap apa? Dodang malam pertama bawah. Faham ayat anu? Tak sempat tidur malam pertama, minta cerai dah. Ning berlaku di pondok saya. Suami isteri ni datang waktu saya nak rawat. Bayangkan, isteri dia tengok saya, dia terus lari dalam kebun nyok. Bukan nyok, kelapa, salah. Terengganu KL ada cangkap dia tu tak? Pondok saya tu depan tu kebun kelapa. Luas. Perempuan ni bila dia tengok saya, dia lari. Dia lari. Suami dia kejar. Macam cerita Nustang, Bollywood. Isteri lari, suami kejar. Dia tangkap. Masuk bilik rawatan. Saya mula baca Quran. Al-Fatihah. Alif Lam Mim. Lau anzalna. Laqad ja'akum. Ayat kursi. Apa hasibtum. Lepas tu surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ayat yang berbunyi, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Sampai akhir ayat tu. Tiba-tiba isteri dia terus kerasukan. Tak sedar, histeria. Dia cakap apa?
Padang mukamu. Aku buat mu nak suruh bercelah. Aku nak suruh mu berpisah. Aku yang suruh isteri dia minta cerai dengan segera. Ha 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 ha. Aku buat dalam kawah belakang dapur dekat tukang masuk gulai kawah. Maknanya berlaku di belakang. Tempat tukang masuk yang majlis walimatul urus, dia buat kat belakang. Sihir tu. Jadi nak beritahunya, waktu kerasukan tu, isteri tak sedar dah, terus jin tu bercakap. Guna mulut isteri dia. Saya kata, engkau mesti keluar daripada badan perempuan ini. Tak boleh. Aku diupah. Aku disuruh, dia kata. Lepas tu, saya tanya, siapa dia suruh? Dia pun sebut nama. Sekian, 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 sekian. Dia sebut nama. Baik. Selesai rawat. Habis dah selesai, saya tanya, betul ke awak ada kes sebelum ni? Betul, Ustaz. Sampai bergaduh. Waktu kita hantar balik cicing bertunang, lelaki tu urut. Pela-pela dak dapat aku, biar tak boleh selaka. Kalau bahasa KL apa? Kalau aku tak dapat, biar tak dapat baka. Kalau Terengganu, pela-pela apa dia? Pela-pela dak dekat aku, biar tak boleh selaka. Kalau Terengganu. Kalau aku tak dapat, engkau pun tak dapat. Lelaki ni urut perempuan tu. Aku akan kuci mu. Siapa muda nikah bila-bila. Beraninya lelaki ni, kita kata, aku nak tengok mu style mana. Aku nak tengok mu hebat mana. Aku nak tengok mu boleh nikah lepas ni. Aku kuci jodoh. Rupanya lelaki dia urut lah. Waktu pertunangannya diputuskan. Jadi cerita ni, kita kena siasat betul ke sihir ni. Tapi bila perempuan ni bercerita, berlakunya pergaduhan dengan bekas tunang tu, kita mengesahkan betul. Sebab ada bukti dia. Jadi nak beritahunya, ingat, sihir pemisah ni, kejamnya dia, orang yang kata orang, suami isteri yang tak bersalah, bila dia lalu fasa kena sihir ni, dia akan ada tanda-tanda dia. Bagaimana dia kuasai? Sihir pemisah ni. Baik, kita tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yablughu minal insani mablaghad dami wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'a." Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu memasuki tubuh manusia menurut aliran darah. Nabi kata ayat ni, sesungguhnya syaitan itu memasuki tubuh manusia menurut aliran darah. Ingat badan manusia ni, orat saraf tulang ni, highway, jalan raya, LPT, lebuh raya. Lebuh raya pada siapa? Pada bangsa jin iblis syaitan yang masuk dalam badan kita. Atas tajuk sihir tadi, dia naik ke otak, dia kuasai akal. Dia masuk pada hati, hati akan dikuasai oleh sihir, terus akan jadi benci. Sama ada suami benci pada isteri, ataupun isteri benci pada suami. Bila dia masuk di hati. Ayatnya di mana? Bawah yang saya baca tadi. Apa kata Rasulullah? Dan sesungguhnya aku takut. Ni tengok. Nabi sebut ayat ni. Dan sesungguhnya aku takut syaitan itu akan mencampurkan sesuatu dalam hati kamu berdua. Baik, kalau orang tanya, Ustaz baca kitab mana? Okey, saya angkat. Ni kitab almarhum Profesor Datuk Tuan Guru Harun Din. Jilid yang kedua. Rawatan gangguan makhluk halus menurut Al-Quran dan Sunnah. Ni kitab almarhum Tuan Guru Profesor Datuk Dr. Harun Din. Kitab dia saya baca boleh rujuk nanti. Takut orang tanya, Ustaz baca kitab mana? Saya angkat ni. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu memasuki tubuh manusia menurut aliran darah, dan sesungguhnya aku takut syaitan itu akan mencampurkan sesuatu dalam hati kamu berdua. Sebab itulah suami isteri, dia akan ada salah satu
penyebab pada sihir pemisah ni. Sebab tu kejamnya sihir pemisah, dia terjadi dengan cepat. Contohnya, ada satu kes baru ni daripada utara. Ada satu kes daripada utara baru ni, yang mana isteri dia bawa anak-anak dia dengan kain baju terus lari di keluar rumah tanpa izin suami. Dia bawa anak, bawa pakaian, beg pakaian, keluar rumah lari terus. Tinggal suami di rumah. Dia lari. Lepas dia lari, dia hantar WhatsApp pada suami dia. Tahu tak apa yang dia tulis WhatsApp dalam WhatsApp pada suami dia? Dia hanya type WhatsApp minta cerai. Saya tanya suami dia, berapa kali sehari dia hantar WhatsApp? Ustaz, lebih daripada 5 kali sehari minta cerai. Maknanya isteri dia hanya WhatsApp untuk minta cerai lebih daripada 5 kali sehari. Masya Allah. Saya tanya suami dia, ada bergaduh ke? Tak ada, Ustaz. Tak ada bergaduh. Ada berselisih faham ke? Tak ada. Ada kis ke antara keluarga lelaki, keluarga perempuan? Tak ada, Ustaz. Yelek. Anda pun renggek. Tak ada. Tak ada kis. Gitu. Kenapa ni isteri tiba-tiba lari dengan bungkusan pakaian dengan anak-anak sekali? Suami datang ke pondok saya. Apabila kita baca ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Dan kita baca doa yang disebut dalam kitab. Doa ni khusus untuk buka kunci sihir. Ayat yang berbunyi, Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansur alaina warahmatik wa zakkirna ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Bila kita baca ayat ni, kita tengok suami dia tu dalam keadaan terlentang, dengan kesakitan dia tahan, dengan menggeretor je kaki tangan, menggeliat lagi, menenting lagi sambil sebut zikir, bacaan yang diingat. Muka dah bertukar jadi merah padam. Tahan sakit. Rupa-rupanya kita jumpa dia terlibat kena sihir. Dia kena sihir. Masya Allah. Orang nak suruh dia cerai berat. Sebab suami dia ni top 10 orang yang ada ranking juga mengajar kuliah-kuliah. Dia saja nak tubur ni, nak jatuh kali ni dengan cara sihir. Kesian dia. Sampai habis, cancel habis jadual kuliah dengan sebab masalah rumah tangga. Nak bagi tahu lah apa? Nak bagi tahunya laluan azan ke? Tak. Boleh teruskan? Teruskan kalau nak minta laluan azan bagi tahu teruskan boleh. Kalau nak laluan azan saya bagi ya. Macam mana? Azan. Okey, kita berhenti sekejap, beri laluan waktu isyak. Baik, kita sambung sedikit lagi insya-Allah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda ayat yang saya baca tadi. Dan sesungguhnya aku takut, aku bimbang, aku takut, kata Rasulullah SAW, akan syaitan itu akan mencampakkan sesuatu dalam hati kamu berdua. Bila berlakunya sihir pemisah, sihir rumah tangga ni, yang mana dia berlaku dengan cepat, on the spot, kalau kita kata, tidak ada angin ribut, tidak ada pergaduhan, tidak ada persihan. Tiba-tiba berlakunya perkara ini. Sebab itulah kejamnya sihir pemisah. Dia tak kenal orang. Orang biasa ke, orang berniaga ke, ustaz ke, orang kerja kerajaan ke, tak kira siapa. Sebab yang melakukan ini, yang menjalankan kerja sihir pemisah ini, bukan hanya manusia, bahkan iblis syaitan yang menjadi guru
tukang buat yang menjalankan tugas arahan daripada manusia itu. Sebab itulah bincang tajuk bab sihir rumah tangga pemisah ni suatu perkara yang kita kena ingat, kalau kena antara satu sama ada isteri atau suami, jangan tuding jari. Jangan menyalahkan orang. Selalu saya pesan. Jangan nak menyalahkan orang ni, jangan nak menyalahkan orang ni. Yang penting, kedua-dua suami isteri, carilah titik persamaan, pergi dapat rawatan Islam yang betul. Bukan menyalahkan orang ni, kerana mu ni. Jangan. Kena cari kaedah rawatan Islam yang betul. Dan terbaru kes yang minggu lepas, pesakit saya daripada British. Ni, hak negara pada jauh lah. Dulu saya pernah terima pesakit dari Amerika, Turkmenistan, Arab Saudi. Hak dulu. Hak minggu lepas, saya terima pesakit daripada British. Ayah dia mu'allaf, masuk Islam. Tahu tak? Anak yang British ni, dia kahwin dengan orang Malaysia. Dia kena sihir pemisah. Allahu Akbar. Baru minggu lepas, saya rawat dia. Ada saya ambil gambar dia. Orang British. Hidung dia. Tajam. Dia kata apa? Ustaz, isteri saya dah 5 fasah. Saya kata kenapa? Saya tengok dia, saya kesiang. Sebab apa? Orang Islam British ni, bila dia kenal Islam, dia nak tengok imej Islam tu suatu yang baik. Tapi bila dia kena sihir pemisah ni, orang terang-terang bangun kepala. Dia nak bikin. Apa bini dia minta cerai lagi fasak? Ada WhatsApp dia tu, Ustaz, bini saya nak minta fasak no. Saya kata apa? Dia tahu, Ustaz. Jadi gaduh sok mo, panah barang sok mo, beci sok mo. Baik, dia datang berobat minggu lepas. Sebelum dia datang berobat tu, saya kata, apa yang jadi pada awak? Ustaz, bagaimana saya sendiri tak sedar, saya boleh terajang bini saya. Saya kata, pelik awak ni. Tak pernah jadi, Ustaz. Sama ada saya naik tangan ke atau naik kaki, tapi hari itu saya tak sedar, naik kaki, tendang isteri saya. Terus isteri saya lari pergi fasak. La haula wa la quwwata illa billah. Ni yang minggu lepas. Lelaki tu orang British. Kahwin orang Malaysia. Nak bagi tahunya, bila dia kena sendiri, dia lalu sihir pemisah tu, baru dia nampak benda ni, iblis syaitan masuk dalam hati, kuasai diri tanpa kita sedar. Sehingga kan lahirnya perbuatan-perbuatan yang bukan daripada hati kita sendiri. Sebab itulah orang kena sihir pemisah, yang minta cerai tu bukan diri dia sebenar. Dia dah dikuasai, dia dinodai oleh iblis syaitan yang masuk dalam hati yang Nabi sebut dengan ayat tadi. Dan satu hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jinnu ala salasati asnafin sinful lahum ajnihatun yatiruna fil hawa wa sinfu hayyatin wa sinfun yahulluna wa yaz'anun. Maksudnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin itu ada 3 golongan. Satu golongan mempunyai sayap yang boleh terbang di angkasa. Satu golongan berupa ular. Tajuk yang saya sebut tadi. Kisah Nabi Musa tadi, ular. Dan satu golongan lagi berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Sebab itulah kita kena faham apa yang Nabi sebut. Dan ada satu lagi ayat, Inna syaitana qa'adani ibni Adam bituruk. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu duduk mengganggu manusia dengan berbagai-bagai cara. Sekali lagi saya ulang. Sesungguhnya syaitan itu duduk mengganggu manusia dengan berbagai-bagai cara. Sebab itulah hari ini, orang yang kena bab sihir pemisah ni, bila dia kena masalah ni,
kalau tidak jumpa dengan jalan penyelesaian, dia akan semakin parah, semakin teruk. Sebab itulah Islam mengajar kepada kita dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Apa maksud ayat ini? Dan kami turunkan sebahagian Al-Quran itu menjadi penyembuh, obat pada sebahagian penyakit, dan sebahagiannya lagi menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran ni syifa, Quran ni obat, Quran ini jalan penyelesaiannya. Jadi, bila kita kupas tajuk bab sihir pemisah yang berlaku dalam rumah tangga, kita mesti wujud kaedah rawatan. Berobat dengan cara ruqyah syar'iyah, rawatan Islam, ruqyah baca Quran. Jangan berobat dengan hak ngaluk-ngaluk. Sebab ada yang WhatsApp saya minggu lepas. Ustaz, saya tersalah pergi merawat. Perawat tu minta anak patung, minta jarum, minta kain putih, minta kain kuning. Perawat minta patung dengan jarum. Ni bukan rawatan Islam. Ni berlaku minggu lepas. Dia rujuk balik pada saya. Itu Ustaz, betul ke cara ni? Berobat merawat guna anak patung, guna jarum, kain kuning kan boleh? Saya kata tu cara bomoh. Bukan cara Islam. Cara Islam, baca Quran. Baca doa syifa. Bukan cara buat dengan upacara yang syirik. Upacara kurafat. Kalau di Terengganu dulu, Blok KL tak ada kat sini. Biasa orang yang dekat dengan laut, dengan pantai. Dia panggil istilah buang penyakit ni, dia panggil buang acok. Buang acok. Buang penyakit. Ada satu lagi istilah dipanggil ngemoh. Menjamu pantai. Biasanya Blok Kelantan, Blok Terengganu, orang yang dekat dengan laut. Apa maksud buang acok? Buang penyakit. Dia buat bulu kuning, ayam panggang, telur merah, bertih goreng, letak dalam dulang. Lepas siap letak dalam dulang, dia akan cari pusu anak-anak, pokok besar, buat persembahan di situ. Istilah dia buang acok. Ataupun di sekitar tepi laut itu, dia buat peranyut, dihanyutkan di laut. Tu kaedah orang dulu. Tapi bila Islam datang, Islam menegur balik benda yang syirik kurafat yang tak boleh. Sebab itulah, ingat, bab sihir pemisah ni, sihir yang berlaku rumah tangga ni, mesti kaedah yang betul. Bukan dengan cara rambang ataupun bomoh-bomoh yang bertentangan dengan agama kita. Sebab apa saya sebut gini? Saya sendiri pernah berdepan. Yang mana pasien pesakit yang datang berobat ni, sebelum dia datang pondok kita, dia jumpa bomoh dulu. Ada seorang pasien tu saya tanya, awak pergi berobat mana? Dia, sekian tempat ni. Baik, bomoh tu guna apa? Ustaz, saya tengok dalam kain kuning, korok kepala manusia. Astaga, merah garago. Korok manusia, tengkorak. Korok Terengganu kok. Korok Terengganu, tengkorak. Tengkorak manusia dalam kain kuning. Ni yang dijelaskan oleh pasien pada saya. Iaitu Ustaz, sebelum saya mari pondok Ustaz ni, saya jumpa dengan tu bomoh, saya pergi berobat. Ia ada korok Ustaz, tengkorak dalam kain kuning. Saya kata astagfirullahalazim. Ni terang benda yang syirik, dosa besar. Jadi, ingat, bila kita kupas tajuk sihir ni pemisah, sihir rumah tangga ni, benda yang kita kena faham, kalau orang tu mengalaminya, apa tanda-tanda dia? Dengar baik-baik dalam masa yang singkat, saya nak kupas. Antaranya ialah, siapa yang kena sihir pemisah ni, nombor satu, hati dia, orang yang kena sihir pemisah, hati dia tertutup pada pasangan. Tak ada kasih, tak ada sayang, tak ada nafsu.
Ni tanda orang yang kena. Siapa yang kena sehir pemisah, tandanya ialah dia akan blok. Tak ada kasih sayang. Suami tak ada kasih isteri, isteri tak ada kasih suami. Dia blok tu. Tu tanda yang pertama. Yang kedua, tanda orang yang kena sehir pemisah ni, duduk dekat jadi panah. Duduk jauh jadi sayang. Rindu. Ni tanda sehir pemisah. Duduk dekat jadi rinmas. Jadi gelisah. Jadi baran. Jadi benci. Duduk berjauhan jadi rindu. Ni tanda sehir pemisah. Duduk jauh dia boleh WhatsApp. Abang. Suami dia WhatsApp. Ayang. Duduk jauh pun. Isteri WhatsApp. Abang. Abang makan tak lagi? Suami WhatsApp ke apa ni? Si isteri. Dia tanya, abang. Suami pula WhatsApp ke isteri. Ayang buat apa tu? Tu duduk jauh. Itik ada, ayang ada. Ayang abang. Itik ada. Tapi, bila balik dekat, balik je rumah, tengok je rupa isteri barak. Panah parang terus. Jadi musang. Orang terang kata musang. Jadi bekeng. Amarah. Pernah saya jumpa kes, dia tidur atas katil suami isteri, jadi panah. Lala suami tidur ruang tamu tu. Isteri tidur bilik, suami tidur ruang tamu. Yang tu tak boleh tidur dekat sak panah. Ini tanda yang kedua. Yang ketiga, antara tanda orang tu terkena sehir pemisah, badannya mula sakit sama ada suami atau isteri selepas waktu asar sampai malam. Ni tanda nombor 3. Badan dia mula sakit-sakit, bisa-bisa, menyucuk-menyucuk, panas sejuk, berlaku lepas asar. Ni tanda nombor 3. Orang yang kena sehir pemisah. Yang keempat, akan berlaku pada badannya terkunci nafsu. Nombor 4 ni. Nombor 4 ni paling banyak saya jumpa bukti. Nombor 4 ni paling banyak saya jumpa bukti. Akan berlaku pada suami, akan berlaku pada isteri, atau kedua-duanya sekali, ataupun seorang terkunci nafsu. Nombor 4 ni paling banyak saya jumpa. Ada satu kes dari Kelantan, isteri telah fasakh sebab suami tak boleh tunai nafkah batin setahun. Kena kunci nafsu. Ni kes betul ni. Kes ni saya ingat lagi waktu tu Ustaz Yaakob Isra ada. Dia saksi saya malam tu. Waktu saya rawat kes ni. Ustaz Yaakob Isra Madat, Sungai Petani. Dia ada malam tu. Waktu suami isteri datang berawak, rupa-rupanya fasakh dekat pejabat agama dah. Saya tanya isteri dia, kenapa engkau fasakh? Ustaz, saya dah bersabar setahun. Suami saya tak boleh tunai nafkah batin. Saya kata pelik ni. Mesti ada sesuatu. Siapa tu? Rawat tu. Malam tu bila kita rawat, kita baca ayat penawar sihir. Ayat pemutus sihir. Ayat hancurkan sihir. Doa untuk buka ikatan sihir. Apa dia? Bismillah 7. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amal ayat tu. Bila saya baca ayat ni, tiba-tiba bini dia kerasukan terus. Waktu bini dia kerasukan, terus mulut dia bercakap. Padang muka dia. Aku kunci kemaluan dia. Aku sekat dia, tak nak dia bagi bersama. Aku buat dia jadi stres tekanan. Aku kunci syahwat dia supaya tidak boleh digunakan. Satu dia bilang, Allahu Rabbi, Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Kaya. Selesai je rawat hari tu, malam tu, dia balik ke Kelantan. Saya tanya suami dia, bagaimana lepas rawat? Suami dia hantar gambar stiker suka. Hai,
Suami dia hantar gambar stiker suka. Saya kata, mana? Bagus tadi. Bagus Ustaz. Boleh nyanyi mula lagu negaraku. Faham orang lelaki tak? Orang lelaki faham tak? Lagu negaraku. Maknanya, bagus, selesai. Boleh normal semula. Sekarang Alhamdulillah dapat ada rezeki zuriat 2 orang. Dulu setahun dikunci nafsunya. Ni, hak saya berbak ni. Sebab dah nombor 4 ni banyak sangat saya jumpa kes ni. Sama ada daripada suami ataupun isteri ataupun kedua-duanya sekali. Nombor 4. Okay, nombor 5. Saya kena cepat sikit kena racing ke nak berhenti nak habis kan. Masa final ni. Okay, nombor 5, tanda seseorang itu terlibat ataupun terkena sihir pemisah. Yang mana kejamnya sihir pemisah ni, tanda nombor 5 ialah kebiasaan yang berlaku pada suami isteri tadi, dia akan mengalami mimpi-mimpi aneh. Selalu jadi. Suami mimpi diburu dengan senjata. Isteri mimpi jatuh tempat tinggi. Isteri mimpi dalam lubang najis, dalam toilet. Suami mimpi diancam dengan senjata tajam. Ni antara yang saya disebut dengan tajribah. Pengalaman saya buat risik. Saya tanya, biasa nombor 5 ni akan jadi. Sama ada suami atau isteri, dia akan mengalami mimpi-mimpi pelik. Biasa perempuan mimpi tempat kotor, mimpi najis, mimpi toilet, tandas. Orang lelaki mimpi jatuh tempat tinggi, senjata tajam, diburu. Ini antara simptom mimpi yang berkait dengan sihir pemisah. Dan yang terakhir, tanda yang selalu saya jumpa bila adanya bab sihir pemisah ni, keluarnya sesuatu daripada badan, bukti-bukti sihir pemisah. Sekali lagi saya ulang. Nombor 6. Betul nombor 6? Betul? Okey. Keluarnya sesuatu daripada badan, sama ada isteri ataupun suami, bukti dia kena sihir pemisah. Apa yang pernah saya jumpa orang perempuan, dengar baik-baik. Ada satu perempuan datang rawat di pondok saya dengan suaminya, dengan maknya, dengan ayahnya. Waktu baca ruqyah, Ustaz, ada rasa benda keluar kat kemaluan. Saya kata pergi tandas, pergi toilet. Suami dia pimping dia. Kes yang pernah saya jumpa, perempuan keluar lidi motosikal. Ring motosikal yang lidi, bukan respok. Ring yang lidi, sebatang lidi motosikal tanpa dipotong, sepatang ni keluar melalui kemaluan. Bayangkan. Ngeri, memang ngeri. Sebatang terus. Kalau kerat, tak apa pendek-pendek. Ni sepantang terus. Ni bukti. Di Pulau Pinang baru ni, tengah baca ruqyah, anta hasibatum annama khalaqnakum ma'albasu wa annakum ilayna la turja'un. Ustaz. Nak pergi toilet sekejap. Ada rasa benda keluar kat kemaluan. Sila. Pergi toilet tu. Suami teman. Lepas suami teman keluar toilet. Okey, saya anjuk dia. Keluar toilet, datang tempat saya buat rawatan, dipegang tisu ni. Ustaz, keluar melalui kemaluan saya tadi. Tali kasut panjang ni, warna hitam. Bau ni kes di Pulau Pinang. Sifat 4 Pulau Pinang. Tali kasut warna hitam, sorak, tanpa dipotong, panjang ni. Keluar melalui kemaluan. Datang ke tempat saya rawat sambil pegang gini. Pegang gitu. Saya kata, jangan kotor. Letak dalam Mekah. Masya Allah. Nak beritahunya, inilah zaman dia. Semakin canggih, semakin kita lalu zaman moden, sihir pun semakin canggih. Sungguh, kita lalu zaman canggih. Internet tanpa sepatang ni, telefon ni. Sihir pun canggih. Sebab apa saya sebut sihir canggih? Ada pegawai anggota polis hantar pada saya link dalam Shopee jual minyak mati bunuh. Bish. Semakin mudah berlakunya sihir. Ada link
dari Shopee, jual minyak majibun. Bukan orang biasa, pegawai polis, anggota polis, hantar pada saya. Itu Ustaz, tengok link. Saya tekan, ya Allah, saya kata, semakin parah dapat sihir. Sebab mudah dapat benda tu. Ada link jual minyak majibun tu, ada grade, ada harga. Paling murah saya ingat tu RM800. RM800. Grade nombor 2, RM2,000. Grade nombor 5, nombor 3, RM5,000. Hak RM5,000 ni, yang high class, RM5,000 ni, sihir yang mana buat apa mati. Hak nombor 2 tadi, buat sakit nepetika lega. Hak nombor 1, hak RM800 untuk sakit saja. Ada grade harga untuk bak sihir ni. Masya Allah. Inilah bukti yang sempat saya sebut ni, kenapa semakin menjadi bak sihir pemisah ni. Sebab keadaan kehidupan kita beredaran kehidupan yang mana zaman moden, zaman canggih ni, segalanya di tangan saja. Boleh tengok di telefon je. Masya Allah. Sebab itulah kita kena ada kesedaran malam ni, jangan terlibat dengan sihir. Jangan terlibat dengan dosa besar. Jangan terlibat benda yang syirik. Kerana perkara ni bertentangan dengan agama kita. Baik, saya tak cadang nak kupas panjang. Cuma sebagai closing penutup malam ni, saya nak bagi hadiah oleh-oleh yang saya bawa daripada Terengganu. Yang mana yang mari malam ni semua saya akan bagi dapat hadiah. Iaitu saya nak ijazahkan amalan yang sama-sama kita boleh amalkan untuk nak cegah, untuk nak elak, untuk nak benteras, dan supaya kita tidak terkena sihir pemisah ni, sihir rumah tangga ni. Baik, yang pertama, siapa nak tulis, siapa nak rekod. Tapi siapa yang tak rekod, siapa yang tak tulis pun tak mengapa, sebab lepas isyak nanti saya akan forward PDF ini pada pihak surau. Pihak surau pergi potong stick bagi semua yang hadir. Ni hadiah saya. Saya kongsi PDF pada pihak wakil surau. Wakil surau pergi potong stick bagi semua yang hadir. Ini hadiah dia. Baik, yang pertama amalan. Amal baca ayat kursi 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu petang. Atau dua pilihan. 11 kali waktu pagi ataupun 11 kali waktu malam. Saya lebih suka mengamalkan petang sebab banyak sihir berlaku lepas asar. Petang start sakit. Jadi amal sebelah pagi, sebelah petang. Nak amal sebelah pagi, sebelah malam pun boleh. Ayat kursi baca dengan wakaf 9. Baca ayat kursi dengan wakaf 9, 11 kali pagi, 11 kali petang atau malam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang sama kita boleh amalkan sebagai amalan boleh elok cegah daripada sihir berlaku pada kita, keluarga kita, ahli beradik kita, saudara mara kita. Nombor 2, amal baca 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbil nas. Baca 3. Jangan baca sekali sebab berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, menyamai dia membaca senaskah Al-Quran. Jadi, baca 3. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Baca waktu bila? Setiap kali lepas solat. Untuk orang yang sibuk, macam mana? Ni, orang yang sibuk bekerja. Orang yang sibuk bekerja, cukup memadai dia sekali sehari. Yang penting baca sekali-sekali. Untuk orang yang sibuk, paling kurang bacalah sekali sehari. Untuk orang yang tak sibuk, amal setiap kali lepas solat. 3 kul. Kalau ada orang tanya, Ustaz, boleh tak saya nak baca 4 kul? Tambah lagi 1 kul. Boleh tak? Boleh. Baik. Apa lagi 1 kul? Siapa ingat? Jawab. Alhamdulillah. Kul ya ayyuhal kafirun. Adik jumpa Ustaz depan Ustaz nak bagi hadiah. Al-Kafirun. Jadi 4 kul. 3 kul ke 4 kul ke? Yang penting baca. Nak ambil 3 kul silakan. Nak ambil 4 kul silakan. Yang penting baca.
Okey? 2. Yang ketiga. Yang ketiga, amal baca bismillah 7. Siapa yang ingat 7-7, baca semua sekali. Siapa yang tak ingat 7-7, baca yang last sekali, yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu yang ketujuh. Tapi siapa tak ingat, tak perlu bimbang, nanti bagi betul stick. Bagi semua. Okey? Amal baca bismillah 7 ni waktu bila? Lepas solat subuh. Yang terbaik bila? Setiap kali lepas solat. Waktu yang penting bila? Dia ada waktu dia. Waktu yang penting ialah sebelum makan. Orang nak elok sihir santau ni, baca sebelum makan. Bismillah 7 ni, kempilkan, kemborkan dia dengan doa makan. Kita nak makan, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Bismillahi ala barakatillah. Baru dia makan. Kempilkan dia dengan doa makan. InsyaAllah. Siapa yang amal bismillah 7 ni, Allah akan jauhkan dari sihir, sama sihir pemisah ataupun sihir-sihir yang dibuat dalam makanan, minuman, ataupun santau yang dibuat dengan gambar pakaian kita, benda yang berkait dengan badan kita, insya-Allah tidak kena dia. Amal bismillah 7. Okey, yang keempat. Yang keempat, amal baca ayat ke-9 surah Yasin. Buka surah Yasin ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Amal setiap kali lepas sembahyang 3 kali. Setiap kali lepas sembahyang 3 kali. Orang yang sibuk paling kurang sekali sehari. Okey? Cara baca, okey, tengok depan. Cara baca tengok depan. Okey. Letak tangan kanan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Pusing lawan jam. Pusing tawaf. Siapa yang pergi buat umrah, siapa pergi buat haji, ingat pusing Kaabah, pusing tawaf lawan jam. Fahum la yubsirun tu sampai depan, usap kepala sampai muka sampai dada, insya-Allah. Amal selalu. Okey. Yang kelima Nabi sebut dengan hadis, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, niscaya dijauhkan dari sihir santau. Jadi, yang mana mari malam ni, ibu, bapa, ayah, mak, adik, abang, kakak, paling kurang seumur hidup khatam surah Al-Baqarah. Mengambil fadilah hadis Nabi ni. Sebab Nabi sebut dengan hadis, niscaya akan dijauhkan dari sihir santau. Siapa yang khatam, yang baca surah Al-Baqarah dalam rumahnya, untuk keluarganya, anak-anaknya, isterinya, baca dah sekali paling kurang seumur hidup dalam rumah kita untuk nak elok sihir santau. Boleh Itu yang kelima. Dan yang terakhir malam ni, amalan yang saya nak beri hidayah, nak beri ijazah buatannya, amal baca doa Jibril dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana Ifrit ikut Nabi waktu nak naik ke Sidratul Muntaha. Jibril tanya, "Ya Rasulullah, engkau nampak tu siapa tu?" Nabi kata, Allah dan Rasul lebih, Allah dan malaikat lebih mengetahui. Jibril kata, "Ya Muhammad, itulah Ifrit dengan obo-obonya, nak mengekori engkau naik ke langit, nak tumpang dengar apa yang engkau nak bercakap menghadap Allah. Ya Muhammad, nakkah aku ajar kepadamu sepotong doa? Apabila engkau baca doa ni, nescaya jatuh tersungkurlah Ifrit itu ke bumi." Nabi kata, silakan. Doanya yang berbunyi, A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Bila Nabi baca, Ifrit dengan obo-obonya tersembang, terjunang, jatuh ke bumi, tersembuh obo-obonya. Itu kisahnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi amalah ayat ini dengan lafaz siru ala barakatillah. Saya mengijazahkan amal ini
Beramalah dengan penuh yakin dengan Allah, berharap dengan Allah, istiqamah dengan amalan. Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, Allah Ta'ala yang Maha Penyembuh, kita berikhtiar yang menyembuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya berhenti setakat dulu kuliah kita edisi yang pertama. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Ampunlah segala dosa adik-beradik kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami ya Allah. Ampunlah segala dosa muslimin muslimat ya Allah. Ampunlah segala dosa seluruh umat Islam ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Istiqamahlah kami dengan iman, Islam, ihsan dan taqwa ya Allah. Ya Allah, didiklah hati kami, tarbiyahlah hati kami supaya sentiasa melakukan kebaikan, amal soleh, pahala kebajikan ya Allah. Ya Allah, tarbiyahlah diri kami supaya sentiasa dekat dengan surah masjid ya Allah. Ya Allah, tarbiyahlah hidup kami supaya hidup kami sentiasa dengan Islam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah surah masjid inilah tempat kami bersatu di bawah panji naungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tarbiyahlah anak-anak muda-mudi kami ya Allah dengan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan jauhkanlah kami dari fitnah akhir zaman. Ya Allah, selamatkanlah kami dan jauhkanlah kami dari fitnah Al-Masih Dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya terlupa, satu pengumuman yang saya nak umumkan pada malam ni, insya-Allah malam ni satu pelancaran produk edaran GSP, iaitu minyak bidara yang diformulasikan oleh saya sendiri, ramuan yang daripada formula saya sendiri, yang saya masak selama 13 jam. Yang mana minyak ni diramu dengan herba-herba, kayu-kayu yang ada penawar. Untuk siapa yang mari malam ni yang ada masalah saraf, angin ahmad, minus stroke, bisa-bisa, bekas accident, angin, anxiety, terseliuh, orang perempuan dalam pantang, saraf yang terkepil, orang saraf yang berlaku kejangan selepas kena jatuh tempat tinggi, boleh cuba ikhtiar dengan minyak edaran GSP, ada dekat luar, dekat box sana, yang mana saya masuk selama 13 jam, dan sekelas siap kita baca ruqyah, jangan langkah, dan minyak saya telah mendapat pengiktirafan KKM Malaysia, dapat CJ KKM, selamat digunakan, dan testimoni yang saya guna dulu sampai sekarang, Alhamdulillah, Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Penyembuh, boleh dapatkan di box depan surau nanti. Penting jangan langkah, jadikan dia first aid, simpan di rumah. Anak-anak kembung perut, anxiety, GERD, nak urut, nak buang angin, sesuai sangat. Boleh tengok video saya urut bagaimana orang yang keluar angin, bila tekan je terus keluar angin. Satu minyak ni. Orang kena angin amas stroke, insya-Allah cuba ikhtiar merangsang saraf-saraf yang mati, yang lembek jadi kuat kembali. Insya-Allah berdapatkan produk. Dan juga al-khawla yang disebut dalam hadis Nabi, iaitu madu ruqyah yang dikeluarkan oleh Tibun Nabawi. Siapa yang istiqamah amal dengan madu juga, salah satu menjadi antibody badan yang menjadikan kita ni kuat, sihat dengan sebab amal madu sunnah, madu ruqyah ada depan insya-Allah. Jadi siapa yang berhajat boleh berjumpa dengan pihak surau, produk depan masjid, boleh jumpa sana, dapatkan produk itu di sana. Yang penting jangan lakuh. Okay, insya-Allah. Dan produk I buat juga, boleh tengok dah insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.